Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Bertemu lagi dalam hikmah duha pada pagi ini, dan tajuk yang akan kita kupas pada pagi ini berkisar kepada berbuat baik kepada ibu bapa melalui pendekatan yang dibawa oleh Al-Quran. Kalau kita lihat dalam Al-Quran, sekitar dalam 12 ayat yang dibawakan dengan perintah untuk melakukan kebaikan kepada ibu bapa. Cuma di sini insya-Allah kita akan kupas mungkin dalam 3 ayat sahaja berkaitan dengan perintah ini. Antara ayat yang dibawa ialah dalam surah An-Nisa ayat yang ke-36. Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Begitu juga dalam ayat dalam surah Al-An'am ayat yang ke-151, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Dan juga dalam ayat dalam surah Al-Isra ayat yang ke-23, Allah kata apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Okey, cukup 3 ayat ini. Jadi apa yang dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ketiga-tiga ayat ini, kan? Ketiga-tiga ayat ini Allah memerintahkan kepada kita supaya menyembah Allah yang Esa, tidak mensyirikkan Allah. Dan selepas itu datang pula perintah kepada melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa. Wa bil walidaini ihsana. Okey. Jadi daripada ketiga ayat ini kita boleh kupaskan beberapa persamaan yang dibawakan oleh Al-Quran. Yang pertamanya ialah kita melihat bahawa Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan kedudukan ibu bapa pada kedudukan yang tinggi selepas perintah mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Yang mana kalau kita perasan ayat yang dibacakan tadi Allah kata apa? Alla tusyriku bi syai'a wa bil walidaini ihsana. Okay. Jangan mensyirikkan Allah dan lakukanlah kebaikan kepada kedua ibu bapa. Jadi di sini kedudukan ibu bapa itu sangat tinggi. Kita tidak akan jumpa dalam mana-mana ayat Al-Quran yang mana perintah mengesahkan Allah, selepas itu perintah melakukan kebaikan kepada ibu bapa. Nah, kalau kita lihat dalam ibadah itu sendiri terbagi kepada dua. Yang pertama, ibadah yang bersifat menegak. Okay? Ibadah yang bersifat menegak ini dia lebih bersifat antara kita dengan Allah. Okay? Itu kita mentauhidkan Allah, kita melakukan ibadah, kita solat, kita puasa, kita zakat dan sebagainya. Dan yang kedua ialah ibadah yang berkaitan dengan bersifat mendatar, iaitu hubungan antara kita dengan makhluk. Hubungan antara kita dengan makhluk ini ialah hubungan antara kita dengan ibu bapa kita, dengan jiran-jiran, dengan kaum kerabat dan sebagainya. Dan yang bila mana hubungan yang menegak tadi itu kita lakukan secara ta'ah, kan, secara ketaatan yang tulus, maka ini bila menjamin kepada kita nak melakukan juga ketaatan kita kepada hubungan yang kedua ini tadi. Maksudnya bila mana kita melakukan kebaikan kita kepada kedua ibu bapa, dia menunjukkan ataupun membuktikan ketaatan kita kepada hubungan yang bersifat yang pertama tadi, iaitu yang bersifat menegak. Okey, seterusnya ialah yang kedua, yang kita boleh lihat bahawa perintah bersyukur kepada ibu bapa Allah iringkan terus selepas perintah bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagaimana yang Allah nyatakan dalam surah, dalam ayat Al-Quran, kan, Allah dalam surah, tak pasti kat sini surah apa, cuma Allah kata apa? Anishkurli wali walidaika, bersyukurlah kepada aku dan kepada kedua ibu bapa kamu. Jadi kita tidak akan jumpa dalam mana-mana ayat Al-Quran perintah syukur kepada Allah dan selepas itu perintah syukur kepada makhluk, melainkan bersyukurlah kepada kedua ibu bapa. Jadi ini menunjukkan kedudukan ibu bapa yang kedua, iaitu bersyukur kepada ibu bapa kedudukannya sangat tinggi. Kita tidak akan bahaskan bagaimana untuk kita nak melakukan kesyukuran itu kepada ibu bapa. Kita cuba bahaskan dari segi kedudukan ibu bapa yang dibawakan dalam Al-Quran. Okey. Yang ketiga, kan, dalam rangka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada kita supaya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kan, Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan kalimah ihsana.
kan. Dalam ayat yang dibacakan di awal tadi kan, Allah menggunakan kalimah wabil walidaini ihsana. Kalimah ihsan disebut sebanyak lebih kurang 5 kali dalam konteks melakukan kebaktian kepada ibu bapa. Jadi di sini kalimah ihsan dia memberi maksud yang sangat luas kan. Dia bukan sekadar melakukan kebaikan biasa sebagaimana birrun kan. Tapi kalimah ihsan dia melakukan kebaikan yang memberi pengertian yang lebih luas lagi. Kan kalau orang melakukan kebaikan kepada kita satu, kita akan lakukan kebaikan kepada dia 2 ataupun 3 kebaikan. Maksudnya imbalan kepada kebaikan itu lebih berganda. Okay. Itu kalimah ihsan. Dan kalau kita lihat kalimah ihsan ini, kalau ikut ahli bahasa Imam Raghib Al-Asfahani berkata, kalimah ihsan ni kedudukan dia lebih tinggi, kan? Sebab apa? Dia bukan sekadar memberi dan menerima nafkah, tapi dia bukan sekadar makna dia sama dengan adil, kan? Kalau adil kita bagi, orang tu bagi 2, kita pun akan bagi 2. Tapi lebih daripada adil. Maknanya kalau orang tu bagi 3 pada kita, kita akan bagi 5, kan? Ataupun kalau kita mengambil hak kita, kita akan mengambil lebih sedikit daripada apa yang diperlukan. Itu kalimah ihsan. Sebab itu dalam ayat Al-Quran kan Allah menggunakan kalimah wabil walidaini ihsana. Dan maka lakukanlah kebaikan kepada kedua ibu bapa kamu. Okey, seterusnya perkara keempat berkaitan dengan perintah melakukan ibu bapa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Kita melihat bahawa Allah menggunakan kalimah ba kan, wabil walidaini ihsana. Kan. Kalimah ba ini kalau ikut dalam bahasa Arab dia merupakan huruf jar. Kan kalau kita ikutkan dalam penggunaan bahasa Arab, tidak salah kalau nak guna kalimah ila kan, ilal walidaini ihsana. Juga tidak salah kalau kita nak gunakan kalimah li walil walidaini ihsana, tak salah. Tapi kenapa dalam ayat yang tadi digunakan kalimah wabil walidaini ihsana? Kan? Kenapa digunakan kalimah wabil walidaini ihsana? Kan? Kerana kalimah bi itu memberikan makna ilsaq. Ilsaq itu maknanya kelekatan. Kan? Maknanya anak dengan ayah, seolah-olah kan Allah nak kata anak dengan ayah ini kena ada hubungan yang erat, kena ada hubungan yang rapat, tak boleh berpisah. Berbeza kalau menggunakan kalimah ila kan, ilal walidaini ihsana. Kalimah ila dia memberi makna seolah-olah ada satu ruang. Ila kan maksudnya kita katakan daripada Kuala Kangsar ke Ipoh. Ada jarak kan? Jadi kalau gunakan kalimah bi wabil walidaini maka tidak ada jarak. Seolah-olah di sana Allah kata anak dengan ibu bapa ini hubungannya memang sekali, memang melekat, memang tidak boleh dipisahkan. Jadi sebab digunakan kalimah wabil walidaini ihsana, kan? Begitu juga kalimah li. Kenapa tak guna kalimah li? Kan kerana kalimah li lebih membawa kepada makna peruntukan. Maknanya dalam kehidupan anak dia ada beberapa peruntukan yang dikena peruntukkan. Sedangkan perintah Allah segenap kehidupan kita kena melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa kita. Ini yang dimaksudkan oleh penggunaan ataupun pemilihan kata kalimah bi dalam Al-Quran. Sebab itu kan Al-Quran bila mana Allah turunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan baginda bacakan kepada masyarakat Arab kan, masyarakat Arab pada ketika itu mereka rasa terpegun kan. Kenapa? Kerana mereka tahu bahawa Muhammad ini seorang yang tidak pernah belajar daripada mana-mana penyair, tidak pernah berguru daripada mana-mana ahli bahasa. Kan, tapi bagaimana dia boleh membacakan ayat yang subhanallah kan, dia punya susunan kalimah, pemilihan kosakata itu sangat hebat. Kan, ini sebahagian daripada mukjizah yang ada dalam Al-Quran. Okey. Kemudian kita melihat pula bagaimana secara ringkasnya ialah perintah melakukan kebaikan kepada ibu bapa ini merupakan satu bentuk pembuktian ketauhidan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan bila mana Allah membawakan perintah ini bukan sekadar Allah bawakan, tapi ini satu perintah yang sangat penting yang kita kena lakukan. Kan mudah-mudahan kan Allah memilih kita dalam kalangan mereka yang sentiasa melakukan kebaktian kepada ibu bapa kita, sama ada ketika ibu bapa kita masih hidup maupun setelah mereka menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga pahala ini menjadi jariah kita yang berkekalan sehingga di hari akhirat. Kerana dalam konsep kita dengan ibu bapa, kama tadinu tudanu, kan, sebagaimana kamu melakukan kebaikan, begitulah kamu akan dibalas oleh anak-anak kamu. Sebagaimana kamu melakukan kejahatan, begitulah juga kamu akan dibalas oleh anak-anak kamu. Dan kita akan berjumpa lagi untuk sesi hikmah duha untuk akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.